Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak share kepada anda adalah MLTT, MRTT, MLTA dan MRTA. Where is L is equal to life, huruf R ni equal to reducing, T equal to takaful, or A equal to assurance. Okay, last yang saya tak ni T ni bukannya T semua ni, T yang belakang ni, T belakang ni, T yang ni, T yang tengah-tengah ni kan, T yang ni belumnya dipanggil term. And then M ni adalah mortgage. Okay, so this is MLT. Whereas kalau kita ambil satu, MLTT bermakna mortgage life terms takaful. Okay, saya ambil satu je lah, MLTT. Apa tujuan dia orang ni? Tujuan MRTT ni, okay, dia punya purpose dia ataupun tujuan dia adalah untuk bayar loan rumah. Okay, baki. Jika berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal. So, mereka ni, dia ada syarat dia. Syarat dia tetap sama. Pertama, hendaklah beli semasa sihat. Boleh ke saya beli MLTT kalau saya dah ada kencing manis? Tak boleh. Okay, tak boleh dia beli jika ada sakit kritikal ataupun ada sakit yang boleh mendatangkan tidak boleh beli insurans. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan anda tidak lagi boleh membeli insurans. Sebagai contoh macam kencing manis, anda masih lagi boleh bekerja, tapi disebabkan ada kencing manis mungkin anda tidak boleh beli lagi insurans ataupun takaful. So MRTT dengan MRTA kita akan beli melalui bank dari reducing. Saya tak nak cakap banyak benda ni kalau saya ramai yang faham. Tapi MLTT, MLTA dia dah membeli melalui life insurance anda, life insurance anda. So saya nak terangkan macam mana proses penamaan jika berlakunya kematian. So macam mana jika Ali ni, kita ambil contoh nama dia Ali. Maaf ya Ali kat luar sana kalau namanya Ali, tapi saya jadikan nama dia sebagai contoh saja. Ali dia membeli satu yang dinamakan sebagai beli MLTT. Okey, dia beli dengan ejen MLTT. Sebab tujuan MLTT ni adalah untuk membayar loan rumah dia. Dia baru beli rumah. Okey. Harga rumah dia adalah sebanyak RM580,000. RM580,000. So dalam pembelian MLTT kepada Ali untuk rumah dia ni, okay, so jumlah MLTT yang dia perlukan adalah sebanyak RM580,000 lah. Sebab ataupun lebih lah, sebab dia nak cover balik pada hutang dia dengan bank. Okay, so katakanlah kita buat RM580,000, anything happen kat Ali, contoh kematian ataupun hilang kekal, dia boleh buat 3 cara penamaan. Okay, dia boleh buat 3 cara penamaan. Pertama, dia melantik sebagai hibah. Hibah mungkin kepada kawan dia, Amirul. Okay, mungkin hibah kepada Amirul dan dia mengamanahkan Amirul untuk bayar hutang rumah.
Okey, Baki dia cakap Amirul, dan Baki dia cakap kepada Amirul, you serahkanlah kepada serahlah kepada rumah anak yatim ke apa ke kan, ataupun anak sekolah. Oh sorry, saya tak nak Amirul, saya nama dia Amirah. Lepas tu, sebab saya nak cakap Ali ni dia ada isteri, ada isteri namanya Amirah. Okay, apa yang harus anda ingat bahawa dalam hibah, isteri dia yang bernama Amirah ni sebenarnya tidak wajib untuk membayar hutang Ali, sebab duit hibah adalah duit hadiah. Tetapi sebagai amanah yang Ali berikan kepada Amirah, Amirah boleh selesaikan hutang rumah tersebut dan menjadi sebahagian daripada harta dia, sebab duit tu adalah duit Amirah sebenarnya, bukannya duit Ali. Kemudian satu lagi adalah dia boleh buat perhatikan wasi pelaksana. Mungkin pelaksananya sama juga isteri dia, isteri dia. So dalam pelaksana hendaklah bayar hutang rumah dulu. Kemudian baki dia adalah dia berikan kepada faraid. Okey, mungkin isteri akan dapat 1/6 daripada faraid ini dengan harta sepencarian, iaitu rumah. Dan yang ketiga adalah kita serahkan kepada syarikat panah untuk sebagai absolute assignment. Dalam absolute assignment, kita boleh arahkan untuk syarikat amanah untuk membayar hutang, dan baki dia kita berikan secara hibah, mungkin hibah kepada mereka yang tercinta, mereka yang tercinta mengikut persen yang kita rasa sesuai untuk mereka, tak kira lah siapa kan, ataupun nak bagi ke rumah amal ke apa ke kan, tak kisah. So ini adalah satu cara yang kita akan buat majlis. So at least purpose dia sama juga, purpose sama juga, supaya meninggal rumah tak tergadai, kedua hutang selesai. This is purpose kalau kita buat MLTT, MRTA ataupun MRTT. So ini satu cara. Habiskan semua duit tu untuk bayar hutang. So bagaimana cara lain lagi? Katakanlah satu cara lagi yang saya present, katakanlah rumah ni pembayaran bulanan dia adalah sebanyak 2,800 sebulan. Okey, katakanlah So apa yang saya ambil dekat sini adalah 2,800 kalikan dengan 12. 2,800 kalikan dengan 12, iaitu sebanyak 33,600. Okey, 30,000 bahagikan dengan 0.05, iaitu sebanyak 672,000. Kenapa saya ambil nilai 672,000 ni? So saya pun ambil 675 ni sebagai dia punya summation, nilai MRTT ni. Nilai MRTT ni saya ambil MRTT ataupun MRTA ni saya ambil 672. Kenapa 672? 672,000 ni, 672,000 ni dia akan masukkan ke dalam, contohnya adalah unit trust. Dan saya ambil dividen, keuntungan dividen cuma 5% je. Selalunya ambil 6%, 20%, tapi tak, saya ambil 5% je. Saya ambil the worst situation. The worst situation. So katakanlah 5% yang keuntungan dia. So 672 yang ni kalikan dengan 0.05. So 1 tahun, Ali akan dapat 33,600. Bahagikan dengan 12.
Okay. Satu, sebulan dia akan dapat 2,800. So tujuan dia nak bayar duit rumah bulan-bulan ni ada, tapi dia keluarkan dividen ni untuk bayar rumah. So dia ada duit dia, hutang dia pun selesai juga. So mana-mana dia hidup. So dan balance dia 672,000 ni pun still ada sampai dia meninggal. Dan bila meninggal, duit tu dia boleh diberikan kepada anak dia untuk sekolah ataupun, tapi rumah selesai, hutang selesai, apa selesai, semua selesai, sebabkan dia ada 672 dan dia still lagi melaburkan duit tu untuk kegunaan anak dia ke ataupun isteri yang tinggalkan ke jika berlaku kematian. Ni jika berlaku TPD kita tak nak kematian untuk dapatkan dividen. Sebab bila kematian, proses penamaan rumah tu bukan lagi milik ahli. So kenapa pula dengan isteri dia, si Amirah ni, nak bayar rumah dia kan? So susah sikit sebab nanti ada pencegahan untuk pembahagian harta pusaka. Itu saja yang saya nak share pada ini. Pada mereka yang sudah membeli rumah tetapi tidak berfikir lagi berkenaan dengan MLTT, MRTP, LMT, MRTA ni, fikirkan sekarang, sebab rumah ni adalah satu benda yang penting yang kita akan tinggalkan kepada anak-anak kita ataupun kita punya waris kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.